أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Pertama sekali, terima kasih kepada pihak masjid yang memberi peluang kepada saya Surau Bukit Mulia. Terutamanya malam ini antara malam yang penting juga, iaitu malam ini bersamaan dengan 15 Rajab 1441 Hijrah atau Hijriyah. Maknanya kita berada di kemuncak tengah-tengah bulan Rajab. Sepatutnya ustaz lain lebih layak duduk di tempat ini berbanding saya, tapi masjid bagi peluang pada saya untuk dapat malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Kata pantun orang tua, kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, jasa tuan-tuan dalam kenangan. Boleh jadi malam ni kalau tak ada kuliah, saya pun lara juga. Ada kuliah bagus, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Kedua, terima kasih kepada semua yang hadir. Kalau diikutkan dengan ilmu cetek yang saya ada ni, tak patut ramai orang mai, tapi tuan-tuan mai malam ni nak dengar. Terima kasih banyak-banyak. Pantun orang tua kata, pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Kehadiran tuan-tuan berharga tidak terbayar. Semoga majlis diberkati, insya-Allah. Seterusnya kepada para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib, orang-orang alim yang ada di Bukit Antarabangsa. Bukan saja Bukit Antarabangsa, Bukit Mulia mai ke atas lagi, masya-Allah. Jadi ada salah silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Orang tua ajar kita, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan.
Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Seterusnya kepada tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, kata Nabi, bila berkumpul saja umat aku ramai-ramai, malam ni kira ramai pasti ada di kalangan mereka yang doanya makbul. Dan saya yakin orang sebegitu ada dalam majlis kita hari ini. Cuma jangan perasan lah kata aku lah tu. Nah, tapi saya yakin ada orang macam tu dalam majlis ini. Jadi kita ambil peluang itu, kita doa. Apa dia? Yang pertama, kita minta doa Allah Ta'ala tetapkan iman kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kita minta Allah Ta'ala matikan kita dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, kita minta Allah Ta'ala terima semua amalan kita, khususnya amalan bulan Ramadan yang lalu. Amin. Yang keempat, kita mohon minta Allah Ta'ala temukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Tak lama, baki sebulan setengah Dan kita doa yang kelima, minta Allah Ta'ala bagi peluang dan sudi jemput kita jadi tetamu Allah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Amin ya Rabbal Alamin. Khair. Amin. Apa khabar semuanya? Oh, sihat? Orang Bukit Mulia sihat belakang? Baik. Sebelum kita mula majlis ilmu, kita mula dengan baca surah Fatihah. Tapi malam ni ada beberapa hajat yang saya nak minta tuan-tuan atas jasa baik lah untuk tuan-tuan niat. Yang pertama, kita niatkan bacaan Fatihah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya Qaryah Surau Bukit Mulia dan Bukit Antarabangsa secara umumnya. Dan malam ini mohon juga tuan-tuan niatkan berkat Fatihah yang tuan-tuan baca, sebab Fatihah ini disebut sebagai Kanzil Arash, harta karun Arash, special Jadi bila ada tu, saya minta berkat tuan-tuan yang tuan-tuan baca, dan rahsia-rahsia yang tersimpan dalam surah Fatihah tu kita nak tambah niat. Pertama, niatkan supaya Allah buang jauh-jauh semua penyakit dan balak bencana yang ada. Tak usah main hinggap kat kita. Pilah nak hinggap kat musuh Islam tak apa. Orang Islam tak mau. Biarlah orang Islam tu jahat lagu mana kanakai kat, sebab dia orang Islam, kita tak mau. Especially negara kita Malaysia. Bukan doa kata nak bagi kat orang lain, tak. Kata kalau nak hinggap juga tak mau kat orang Islam. Yang kedua, kita doa juga minta berkat surah Fatihah tuan-tuan, Allah Ta'ala sudi bukakan pintu hati pemimpin-pemimpin supaya jadi orang-orang yang ikhlas. Al-ikhlasu fil amal, ikhlas mereka dalam memimpin. Kedua, nampak yang betul itu betul, ikut, yang tak betul itu tinggal. Yang ketiga, Allah Ta'ala bantu mereka dalam pentadbiran mereka supaya Allah mereka tak lupa, kita mereka tak zalim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa barik lana Ramadan walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda bunda muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, selamat berkenalan. Bukan senang nak naik bukit antarabangsa. Bukan senang. Jarang saya ceramah, baru sekali ke kedua kali, baru sekali kat masjid tu. Sini tak ada. Ini first time saya sampai ni rasanya. Bukit Mulia. Semoga kemuliaan tuan-tuan terpalit juga pada saya. Amin. Jadi saya masuk kawasan orang ni, orang tua pesan kat saya, masuk kampung orang jangan bawa ayam jantan, bawa ayam betina, sebab nanti orang ingat nak lawan laga. Jangan duduk tengah gelanggang, duduk tepi-tepi, dan benang orang jangan dipijak, nanti orang marah. Orang dulu-dulu dia buat tanda kan. Jadi saya tak berhajat untuk itu semua. Saya menginsafi diri saya dan tahu kekerdilan ilmu saya. Umur saya pun tak banyak, umur saya sikit tuan-tuan. Umur saya 36 tahun. Mungkin ada di sini bayar anak tuan-tuan apa saya ni. Jadi apa yang saya ada kita ambil daripada kitab, saya tolong baca serta kat tuan-tuan. Mana kalau tuan-tuan buka kitab tu baca, tuan-tuan pun boleh benda yang sama saja. Itu saja. Baik. Saya dah menikah 3 orang, anak ada dengan saya. Dengar elok-elok dulu. Okey, saya dah menikah, ada 3 orang anak. Isteri saya seorang doktor di Pejabat Kesihatan Daerah Putrajaya. Saya ada 3 orang anak, 3 hero. Don Mustafa, Don Ibrahim, Don Sulaiman. Okey, baik. Tajuk malam ni, fadilat dan peristiwa bulan Rajab. Selalunya bila nak mula saya akan bagi 2 doa. Sebab 2 doa ni kita selalu tinggal. Tapi sebab ada tajuk dia, bulan Rajab, bulan makbul doa, saya simpan doa tu, tajuk tu sekali lagi. Okey, jadi kita mula. Bulan Rajab adalah satu bulan yang special kerana ada doa khusus untuk bulan Rajab. Macam mana yang kita duk baca selama ni. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Clear? 3 bulan disebut nama dia. Tak ada kita sebut Allahumma barik lana fi Syawal. Tak ada. Walaupun Syawal tu ceria, seronok, baju baru semua, tak ada. Bukan salah ke berdosa ke apa. Nak abang kata specialnya bulan Rajab, dia ada doa khusus atas nama dia. Seolah-olah sebahagian ulama kata 3 bulan ni mereka duduk satu pa yang sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Satu lagi riwayat wa barik lana Ramadan. Kata ulama macam sama saja level ketiga-tiga bulan ini. Itu sebahagian ulama sebut. Jadi bulan Rajab istimewa dan sangat besar di dalam keadaan kehidupan seorang Islam. Timbul soalan, kenapa kita kena bincang pasal bulan? Awak tak bincang bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember yang kita dah hafal. Hari ni kita semua tahu 9 hari bulan Mac 2020. Kalau tanya tadi awal-awal, barangkali sebahagian lupa berapa hari bulan Rajab. Tapi bila masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, masuk Zulkaidah, Zulhijjah, kita akan bincang bulan secara khusus tentang bulan tersebut. Pasal apa? Pertama, nak bagi tahu dekat kita bahawa kehidupan seorang Islam sentiasa ada panduan dia. Oleh itu jangan hidup lagu macam kita tak ada panduan. Jangan buat macam kita tak ada panduan. Ada, cuma barangkali kita tak jumpa. Sebab apa?
Islam adalah satu-satunya agama yang bertapak di atas muka bumi paling lama. Tak ada agama lebih lama daripada agama Islam. Mustahil dia tak ada petunjuk, tak ada gaya hidup yang special yang menyebabkan dia boleh duduk di atas muka bumi kekal abadan abada sampai kiamat lah. Kalau lagi satu dalil dia, inna dina indallahil Islam, macam tuan-tuan duk zikir lepas mayang. Tapi lah ni pun dah ramai orang tak zikir panjang-panjang. Dulu kita zikir sampai inna dina indallahil Islam, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Dia akan sambung lagi lah. Lah ni dah jarang dah orang nak zikir panjang-panjang. Saya pun tak tahu pasal apa. Sebab saya ingat saya sampai umur saya diploma orang masih zikir lagi. Masuk degree saya pergi Mesir, balik tengok dah tak ramai orang zikir panjang-panjang. Saya pun tak tahu pasal apa, tak dan tanyalah. Inna dina indallah Islam, agama di sisi Allah agama Islam. Jadi Islam dia bagi panduan setiap bulan apa nak buat dalam hidup sepanjang tahun, sentiasa refresh. Yang seronoknya, ini saya tak tahulah kalau tuan-tuan rasa ke tak, setiap kali kita bincang walaupun tajuk dia sama, Rejab, Isra dan Mi'raj, tapi tuan-tuan akan dapat ilmu yang baru setiap kali tuan-tuan mengaji tajuk yang sama. Hak tu sempoi. Setiap kali mengaji, ada benda baru rupanya yang kita tak jumpa. Ini kelebihan yang ada dalam Islam. Baik. Bila tengok yang pertama, Rejab special pasal ada doa khusus untuk dia. Yang kedua, bulan Rejab, bulan yang Allah pilih. Dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang pilihan Allah itu dihuraikan oleh Nabi dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana? Allah Ta'ala kata, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah minha Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Surah At-Taubah ayat 36. Ni Quran tuan-tuan ni, bukan Quran saya ni. Saya buka Quran tuan-tuan. Kut-kut lah baca Quran saya terjemah lain, baca Quran tuan-tuan terjemah lain. Mari kita tengok Allah Ta'ala kata apa. Sesungguhnya ayat 36 surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat yang ke-36, muka surat belah kiri bawah sekali, muka surat 192. Abang semua siap-siap kat tuan-tuan. Bulan-bulan yang dihormati, Quran tuan-tuan tulis, bukan saya. Bulan-bulan yang dihormati, tulis siap dah Quran tuan-tuan. Dia kata apa? Sesungguhnya bilangan bulan-bulan menurut Allah ialah 12 bulan mengikut ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Tu sejak azali dah tetap dah ada 12 bulan. Dah tetap dah ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram dalam kurungan dihormati, ada nota kaki kat situ, nombor 1. Boom, tengok dekat bawah ni. Bulan haram berperang itu ialah bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Quran tuan-tuan tulis. Okey, so mana daripada 4 bulan Muharram, Rejab baru, hak tu daripada huraian hadis. Jadi apa nak cerita kat tuan-tuan? Bulan Rejab Allah pilih. Ini bulan tuan-tuan ada ni, Allah pilih. Saya nak sambung ayat tu, tapi segan. Sebab saya pun ada buat salah, segan. Tapi kalau baca tu, buh bila atas kepala kita, nak buat macam mana? Siapa suruh buat? Allah kata apa? Zalikad dinul qayyim. 12 bulan dan 4 bulan haram yang tuan-tuan pegang adalah ajaran yang lurus daripada agama. Tu makna tuan-tuan duduk malam ni meraihkan bulan Rejab. Tajuk tu bukan saya pilih, betul? Surau yang pilih, betul? Maknanya kita ambil malam ni, duduk malam ni khusus bincang bulan Rejab. Allah abang, zalikad dinul qayyim. Ni benar betul tuan-tuan nak buat. Buka pula surah lain, surah Al-Hajj. Allah Ta'ala kata ayat 32 apa? Muka surat dia ada 2 ayat, muka surat belah kanan bawah, muka surat belah kiri atas, nak dekat sama bunyi ayat dia. Saat saya buka tuan-tuan, surah Al-Hajj
Ayat dia bunyi macam ni. Zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Hak tu muka surat kiri atas. Yang bawah, zalika wa man yu'azzim hurumatillah. Betul tak? Betul. Zalika wa man yu'azzim sya'airallah 32, betul? Hak satu lagi, zalika wa man yu'azzim hurumatillah ayat 30. Ni. Hak ni 32, hak ni 30. Okey. Kiri kanan. Allah kata apa? Dan siapa-siapa yang memuliakan, ta'zim ni apa? Menghebatkan, memeriahkan, membuat dia jadi special. Macam bulan lepas, bulan Jamadil Akhir. Tak ada lah kita bincang tajuk Jamadil Akhir. Tapi bulan ni bagi special. Nampak tak? Zalika wa man yu'azzim sya'airallah, ataupun zalika wa man yu'azzim hurumatillah, benda yang Allah muliakan. Tadi minha arba'atun hurum. Ayat tadi zalika wa man yu'azzim hurumatillah. Nampak? Macam ngam kan? Siapa-siapa yang memuliakan benda yang Allah muliakan dia, zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, ketahuilah ini tanda hati orang yang bertakwa. Jalan lurus Allah ba'ah ni. Jalan lurus. Sebab tu tuan-tuan mai duduk ni bukan duduk saja. Jangan. Islam mana ada duduk saja. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Allah tak buat sesuatu sia-sia. Sebab tu kalau siapa musafir, dia start kereta dia, keluar pi jauh, daripada Kuala Lumpur sampai ke Perlis lajak pi Thailand, lajak pi naik Kemboja, naik kereta lah. Orang tanya hang pi mana? Saja haram bagi dia semayang musafir. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Mana boleh buat tu? Pergi mana saja, pergi berjalan, tak ada apa nak buat, tengok mana nak singgah saja. Haram dia tak boleh, berdosa dia semayang jamak qasar. Tak boleh, mesti bersebab. Dan kedua, jangan tuan-tuan kira Allah Ta'ala macam kita mai rumah orang duduk saja, tak ada apa. Tuhan bukan lagu tu. Mai rumah dia kata, tuan-tuan baca hadis tentang masjid dan surau lah. Kalau ada kitab nanti baca lah. Dia patutnya kena bincang tajuk tu. Di setiap masjid dia kena ada satu tajuk kuliah satu malam. Tajuk dia rumah Allah. Belajar adab rumah Allah macam mana, belajar apa kelebihan jadi tetamu Allah. Allah abang, tetamu aku mai, hampa ada hajat ke? Aku tunai. Hampa ada doa ke? Aku bagi. Tambah malam ni, tu saya abang tadi tu, antara lebih malam ni Allah makbul doa. Bulan Rejab makbul doa. Saya baca kat tuan-tuan. Bukan saja-saja tuan-tuan duduk, tuan-tuan tersedik. Ya Allah, macam tadi kan, ya Allah ramainya mai, mudah-mudahan tuan-tuan istiqamah. Nampak aja cakap lagu tu, doa Allah berkenan. Ini bukan bulan ni dia pilih kita. Saya serta saya sudahlah, serta orang lain lagi terkena salah apa, marah pula kan. Saya nak kahwin, saya pilih tarikh sama dengan tarikh kahwin mak ayah saya, 23 bulan 8. Kena ingat betul-betul tu. Ini live ni bukan boleh ni. Lagi silap sebut, balik rumah dia tanya, you kahwin dengan siapa? Aduh, kacau. 23 bulan 8 sama tarikh dengan mak ayah saya kahwin, 23 bulan 8. Kena pula 30-40 tahun dulu hak mak saya kahwin bulan Syawal, saya pun kahwin bulan Syawal. Pada on that date 23/8 Syawal juga. Sebab Siti Aisyah radhiyallahu anha kata, siapa nak kahwin bulan Syawal, ataupun sebahagian ulama kata kalau dah Syawal tak ada, bulan Rejab pun boleh kahwin. Tu ulama sebut mulianya bulan Rejab. Tapi nak abang kata, saya pilih tarikh 23 bulan 8 sebab mak bapak saya kahwin. Maaf, bukan, wallahi bukan saya hina mak bapak saya, tak. Tapi nak abang kata, belum tentu tarikh tu ada benda-benda tertentu.
hanya ada tarikh mak bapak saya kahwin lah. Tu je. Tu pun kita rasa dengan adik-beradik lain. Pasal apa? Aku kahwin tarikh dengan sama dengan ibu dengan bapak. Adik-adik lain dia kahwin tarikh lain. Tu pun kita ada sedangkan tu tarikh kita pilih. Ada orang pilih macam baru ni, malam ni pun special juga lah, siang tadi 14 hari bulan Rejab 1441. Tu orang tu kan, orang Cina kata dak lah, banyak 4 mati you. Tapi tak apalah, tapi point dan abang ada orang pilih baru ni 20 ada yang sebelum ni 8, banyak orang pilih. Tarikh tu kita pilih, kita rasa special. Sebab apa? Aku pilih tarikh ni. Tapi belum tentu tarikh tu ada apa-apa. Apa pendapat tuan-tuan kalau yang pilih tarikh tu Allah? Mesti ada beza dah. Contoh. Ni bagi contoh aja ni contoh aja. Sebab salah satu nota lagi, tapi tak sampai tajuk tu lagi, tapi salah satu juga. Saya dah habaq dah 2-3 main kalau tuan-tuan tulis nota tu, kalau saya tak sebut pun tuan-tuan dah tahu dah apa dia. Salah satu dia, bulan Rejab ni bulan nak menuju Ramadan. Dia pembuka, kunci pada nak beribadah. Bulan Rejab. Sebahagian ulama kata kalau bulan Rejab kita tak mula, bulan lain mampu terak, tak ada apa. Sebab tu setengah orang kita heran, pasal apa bulan Ramadan dia tak jadi apa tu? Rupanya kunci dia tak ambil. Kunci dia bulan Rejab. Boleh faham lah? Okey, khair. Nak cerita apa? Saya nak sebut. Contoh Allah pilih, nak tengok besar tara mana. Saya saja tanya tuan-tuan. Dalam banyak-banyak planet, Allah buat 9 planet. Itu yang tuan-tuan tahu, kita tahulah. Tapi saya rasa kalau buka buku budak-budak sekolah, hampa punya buku sains, planet ada berapa? 9 ke 8? Tak, sebab mereka rasanya dah jadi 8 tu. Pluto dah tak kira lah. Dia dah terkeluar daripada teropong, tak nampak lah. Hak tu yang saya tahu lah, sepanjang saya tahu. Kita dulu 9, sebab Pluto tu ada. Jadi dia terkeluar lah jadi 8. Tapi tak apalah, kami ambil, kami mengaji 9. Dalam 9 planet, hanya ada satu saja planet yang Allah Ta'ala pilih untuk manusia duduk, nama dia Bumi. Betul sebab tu ni sekadar habaknya minta maaf. Sebab ni saya tahu, saya ada di Bukit Antarabangsa, Bukit Mulia, saya tahu. Sebab tu saya cakap tajuk ni. Apa dia? Kadang-kadang ada setengah orang dia nak buat fikir di luar kotak, think out of the box. Tak salah, think out of the box, tapi jangan sampai out of the box tu pi masuk pula a different boxes. Faham tak? You out from one box to another box. Jadi macam mana tahu? Maksud dia apa? Kita ni kena belajar hidup kat planet Marikh. Cara cakap tu nampak kemah, tapi kita tak tahu kita lawan Allah Ta'ala dengan ilmu. Allah Ta'ala nak tengok ilmu kita kemah tak kemah. Hak tu cara orang lawan Allah bagi orang cerdik. Benar ni bukan tak bisa berlaku, biasa. Contohnya apa? Fir'aun. Tu salah satu pasal tajuk ni kita kena belajar. Sebab apa? Watak-watak yang ada dalam sejarah para nabi akan ada watak tu zaman lah, cuma pakai topeng lain. Contoh Abu Lahab, yarhamkallah. Abu Lahab apa pasal dia lahap? Bukan dia pelahap. Jangan silap. Lahap ni makna lawa, belahap ni maknanya menonjol, cantik lah, rupa parah lawa. Tu maksud lahap. Sebab tu dalam ayat tu, tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu malu ma kasab sayasla naran zata lahab. Lahab belakang tu percikan api. Kalau bahasa Inggeris kata firecracker. Kalau orang Inggeris dia nak habaq dia handsome, dia habaq kat mak dia, contohnya your son firecracker. Mak dia kata, boleh lawa anak aku. Boleh faham tak? Penggunaan ini tuan-tuan boleh tengok dalam filem Gone in 60 Seconds. Kita try tengok. Dia cakap kat mak dia tanya, tapi dia macam mana rupa budak yang nak mai jumpa aku? Dia anak dia tak perasan. Orang sebut firecracker. Pasal apa? Lawa. Abu Lahab lawa. Baik, khair, tak ada masalah. Dia dapat lahap tu, dan
Allah guna nama dia macam ni lah. Abu Jahal jahat juga, tapi Abu Jahal Allah tak sebut dalam Quran. Allah hanya abang story behind the scene je. Maksudnya ada peristiwa berlaku perang Badar, tahulah Abu Lahab Abu Jahal ada dalam tu, tapi wording Abu Jahal tak ada. Abu Lahab Allah sebut nama dia, tabat yada Abi Lahabin watak. Pasal apa? Sebab watak Abu Lahab dalam masyarakat akan sentiasa ada. Pasal apa? Dia satu orang yang handsome bagi kita lah. Dia satu orang yang ada pengaruh, dia satu orang yang ada menonjol. Bila mai je kita tengah bincang macam sekarang ni, tengah elok ni, contoh government tengah elok ni, dah buat keputusan elok, Sultan Agung pun dah buat elok dah, dia akan mai mulut celupak lagu ni, dia akan buat macam Abu Lahab buat kat Nabi. Nabi apa dah? Hai penduduk Mekah, Nabi panggil lepas balik daripada Isra Mi'raj. Nabi tanya apa? Nabi tanya apa dulu kat penduduk Mekah? Hampa percaya tak belakang bukit? Pasal apa belakang bukit? Awak tak abang kata hampa percaya tak aku nak abang kata ada tentera nak mai bunuh hamba? Nabi tak kata tu. Hampa percaya tak belakang bukit? Supaya apa? Benda tak nampak. Hang tak tahu apa tu ada. Aku bagi tahu kat hampa, hampa percaya tak hampa tak nampak? Depa kata kami mana ada experience hang bohong kami. Kami percaya kan? Semua dah percaya. Elok. Tata Abu Lahab mai. Apalah hang Muhammad duk buat benda-benda mengaut lagu ni? Terus orang semua je betul juga. Nampak watak ni, sekok ni. Tengah dia elok lagi, dia akan ada bangun seorang, dia akan main kacau bilau bagi semua orang jadi ragu-ragu. Watak ni sentiasa ada dalam masyarakat. Sebab tu Allah peringat kita every year, yearly, annually, monthly, supaya kita ambil beringat. Tapi itulah tak beringat juga kita ni. Nak kena atas batang hidung baru boleh kena ingat. Wallahu a'lam. Dia akan ada main watak. Tengah semua elok, tak ada apa, bum, nanti bangun satu orang dalam masyarakat. Dia bagi semua orang jadi macam betul juga no. Takkan semua orang maksum, mana ada orang ni buat salah. Dia mula fikir lawan pula lagi mai. Siapa yang menyacau? Abu Lahab, Firaun, orang pandai nak lawan Allah Ta'ala. Dia ada kuasa, dia ada ilmu, dia ada semua. Berapa ramai orang yang kaya di atas dunia ini, ada ilmu, bijak, ada harta banyak, tapi lawan Tuhan. Firaun buat lagu mana? Haman bina tangga, aku naik atas, aku nak pergi cari Tuhan. Zamanlah kita kena pindah lain. Wallahu alam. Azan dulu kah? Betul? Tak mau azan? Tak, saya ikut tuan-tuan, tempat tuan-tuan bukan saya. Tuan-tuan mulia. Azan ke tak? Terus saja. Tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan punya tempat, kebiasaan tuan-tuan, saya ikut je. Sambung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Baik, ambil balik tajuk tadi. Tengok Allah pilih tajuk kita Rejab, bulan mulia. Nombor satu tadi apa dia? Nota dia nombor satu. Pasal apa dia mulia? Sebab ada doa khusus untuk dia. Allahumma barik lana fi Rajab, special, wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang kedua, bulan ini Allah pilih. Mana ayat Allah pilih? Tadi saya baca dah, surah apa? At-Taubah, surah yang ke-9, ayat yang ke-36. Nampak macam tengok sungguh-sungguh, suruh ulang tak boleh nak. Ayat yang ke-36. Okey. Allah pilih. Lagu mana Allah pilih? Kita hurailah. Kata bulan ni Allah special pilih, kita pilih pun kita rasa special. Okey. Ni nak bagi contoh Allah pilih. Tengok elok. Dalam banyak-banyak planet, ada satu planet daripada 9. Ni yang kita tahu 9. Kita tak kira Bima Sakti, tak kira tak kira. Tapi nak abang tu dalam banyak-banyak planet yang kita tahu 9, Allah Ta'ala pilih satu je planet untuk manusia duduk ibadah dan memuliakan dia mengatasi semua makhluk lain yang ada atas muka bumi. Nama dia bumi. Satu. Dua, dalam banyak-banyak bulan, Allah buat 12 bulan setahun, Allah pilih bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Dua.
Rejab pun Allah pilih, tapi lebih daripada hak lain semua, ada satu bulan Ramadan Allah pilih special. Bulan Rejab bulan Allah, bulan Sya'ban bulan Nabi, bulan Ramadan bulan umat dia. Tapi Allah pilih bulan Ramadan, Allah bagi special, pahala lipat ganda dan sebagainya. Khalas. 2. 3. Dalam banyak-banyak malam, 365 malam atau 360 malam, ada satu malam Allah sebut dalam Quran bagi special, nama dia Lailatul Qadar. Tak lama lagi, sebulan setengah kita nak jumpa dia, insya-Allah. Dan saya doa tuan-tuan dan saya, kita dapat malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. 3. 4. Dalam banyak malaikat, malaikat ni punya banyaklah malaikat. Hak kita wajib apa? 10. Tu pun terima kasih kepada Raihan buat lagu, kalau tidak Jahanam susah nak apa. Jibril, Mikail, Munkar, Nakir, Rakib, Atib, Ridwan, Malik, Israel, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Daripada banyak malaikat, 10 yang kita kena tahu, daripada 10 yang wajib kita tahu, ada satu yang special, ketua segala malaikat, namanya malaikat Jibril. Allah pilih. Dalam banyak-banyak orang atas muka bumi, daripada zaman Nabi Adam sampai lah, trilion ke berapa lian tak tahulah, banyak manusia, Allah pilih satu je manusia, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, so dalam banyak-banyak planet bumi, dalam banyak-banyak bulan Ramadan, dalam banyak-banyak malam Lailatul Qadar, dalam banyak-banyak malaikat Jibril, dalam banyak-banyak manusia, Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan tengok apa persamaan semua ni yang Allah pilih. Satu jawapannya ialah semuanya tempat Allah turun Quran. Tak ada planet lain yang turun Quran melainkan bumi. Tak ada bulan lain yang turun Quran melainkan Ramadan. Tak ada malam yang mulia melainkan malam turun Quran. Tak ada malaikat yang mulia melainkan malaikat yang bawa Quran. Dan tidak ada manusia yang paling mulia yang Allah turun Quran atas dia. Pasal itu Rejab jadi mulia, pasal dia sangkut dengan bulan Ramadan, kunci kepada permulaan nak ibadah bulan Ramadan, bulan Quran. Rebut lah tuan-tuan. Sebab tu kalau tengok ada satu syair Ibnu Rajab Al-Hanbali, dia karang, dia kata apa? Saya baca lah syair ni. Bayyid sahifatika saudaa fi Rajab bisalihil amalil munji minal lahab. Abu Lahab ni nama tadi kita sebut dah. Syahru haramun utiya min ashhurin hurumin idza da'allaha da'in fihi lam yakhib. Tuba li'abdin zaka fihi lahu amalun fakaffa fihi anil fahsyai warraibi. Apa makna dia? Allah Ta'ala syair Ibnu Rajab Al-Hanbali ni ulama hebat lah. Kitab beliau menjadi rujukan setiap kali orang nak bincang tajuk bulan-bulan Islam, orang akan pakai kitab dia. Apa nama kitab dia? Kitab dia nama Lataiful Ma'arif. Lepas ni kalau tuan-tuan panggil ulama lain pula nak bincang tajuk Isra Mi'raj, dia pun akan sebut dalam kitab Lataiful Ma'arif. Tuan-tuan dah tahu dah pengarangnya Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Clear? Apa dia kata? Bayyid sahifataka sauda'i fi Rajabin, bersih dan putihkanlah tuan-tuan punya, saya lah termasuk sekali, tuan-tuan dan saya punya kitab amalan yang telah hitam akibat amalan-amalan buruk di bulan Rajab. Bisalihil amalil munji minal lahab, dengan amal-amal soleh yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Syahrun haramun utiya min ashhurin hurumin, bulan yang mulia yang Allah pilih daripada bulan-bulan mulia. Idza da'allaha da'in fihi lam yakhibin, dan mana siapa berdoa tidak akan ditolak pada bulan Rejab itu.
tuba li'abdin zaka fihi lahu amalun, untunglah bagi hamba yang telah mencantikkan amalannya pada bulan Rajab, fakaffa fihi anil fahsya'i warraibin, yang mana dia mengosongkan, mensucikan dia daripada amalan-amalan yang kotor dalam bulan itu. Tu saya kata saya malu nak baca ayat lepas tu tadi tu. Apa ayat dia? Tuhan kata, hak ni tadi syair Imam Ibn Rajab tulis. Tengok Allah kata apa. Saya segan nak baca. Sayau. Tapi kena baca, tak baca saya tak belajar, tuan-tuan tak dengar. Kita berhenti tadi, zalikad dinul qayyim. Ini jalan lurus, betul? Tengok sambungan ya. Tengok sambungan ya. Ulang balik sikit supaya ingat. Ada 12 bulan yang dipilih Allah sejak azali. 4 bulan yang mulia. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, 3 serangkai. Jauh sikit Rajab. Quran tuan-tuan tulis tadi. Okey. Siapa mulia kan? Zalikad dinul qayyim. Ni jalan lurus ni. Sambungannya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu duk buat benda-benda yang merosakkan diri kamu dalam bulan ni. Allah bang. Hak tu takut. Sebab apa? Kata Imam Abu Hanifah, siapa yang buat jahat dalam bulan Rajab, Allah lipat gandakan hukum dia teruk lebih daripada bulan-bulan yang lain. Kalau buka pula dalam kitab Imam Syafi'i, mazhab kita lah, siapa yang bayar denda, diat, dalam fiqh dia ada diat, bayaran denda, diat, kalau dia buat salah dalam bulan Rajab, diat dia akan dilipat gandakan berkali-kali ganda sebab bulan Rajab. Kacau lah. Sebab apa kalau kita tengok pasal apa Allah pesan lagu tu bukan Ramadan lagi, baru Rajab. Dia nak bagi kita kunci. Bulan yang belum puasa pun kalau hang boleh jaga amalan hang comel, hang dapat kunci tu. Bulan Ramadan tu dia meriah dengan amal ibadah. Pasal itu minta maaf lah, siapa yang terror boleh puasa 3 bulan berturut-turut kira kemahan. Bukan semua orang boleh. Orang lama yang boleh puasa 3 bulan turut-turut. Orang baru macam kita tak ada bungkus ya. Berapa kali dia bunyi ya? Hak nombor 2 tu qomat. Jadi maknanya kita nak berhenti pukul berapa? Hak ni 8.45 dah. Serba salah nak jawab dah. Nak kata lama lagi, malam ni Piramli. Nak suruh berhenti awal nampak macam jahat pula. Dia serba salah nak jawab. Tak apa. Kalau ikut hak tukang jemput pukul apa berhenti? Tukang jemput pun tak ada? Macam mana? 9 suku, 9.5, 10 jangan. Abang Aziz 10 jangan. Kemas sangat orang kata mengaji lagu tu. Mengaji bulan Rejab ya pun. Tak ada apa. Saya tunggu ustaz dah. Ustaz buat lagu tu, saya berhenti. Tapi mata saya duk tengok ustaz sentiasa. Baik, sambung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Jadi kata Imam Abu Hanifah tadi, kita dah kata bulan Rajab siapa buat, dia bagi kali ganda banyak benda-benda yang tak elok Allah balas. Sebab apa? Sebab kata Imam Syekhul Islam Abu Qilabah yang wafat pada tahun 104 Hijrah, namanya yang Abu Qilabah tu gelarannya, nama dia Abdullah ibnu Zaid Al-Jarmi Al-Basri. Ni orang Basrah, orang-orang belah apa Syam ni, belah Iraq apa semua belah sana. Beliau seorang tabi'in yang dapat jumpa ramai para sahabat. Beliau kata apa? Fil jannah qasrun li suwami rajabin. Dalam bulan Rajab
dalam syurga ada satu pintu khusus, istana khusus untuk orang yang puasa di bulan Rejab. Maknanya Allah sedia special untuk orang yang Rejab puasa, special ada istana untuk dia. Hadis yang lain lagi, pendapat yang lain kata apa? Di bulan Rejab telah dibebaskan orang-orang daripada api neraka. Tahu tuan-tuan dan saya, kita pakat duk buat jahat tak elok pula. Tu kena jaga tuan-tuan, ambil muhasabah lah kita. Bagus, insaf bagus kita ambil. Lagi apa kelebihan bulan Rejab? Maka kata Imam Syafi'i dalam kitab Imam Syafi'i kata apa? Ada 5 waktu mustajab doa. 1 malam Jumaat dah lepas dah. 2 hari raya Aidul Adha akan main insya-Allah. Lagi hari raya Aidul Fitri. Lagi bulan Rejab awal bulan Rejab kita terlepas dah. Kemudian nisfu Sya'ban, ada 5 waktu. Maka kata ulama, bulan Rejab secara keseluruhannya doa makbul. Jadi disebabkan ada tajuk doa makbul, saya nak bagi kat tuan-tuan 2 doa. 2 doa ini adalah untuk kita yang lalu pada zaman ni yang banyak penyakit. Saya ulang sekali lagi, kut tuan-tuan tak perasan masa saya perkenalkan diri tadi. Isteri saya seorang doktor. Apa maksud dia? Maknanya saya tak menafikan perubatan moden. Kalau saya menafikan perubatan moden, kahwin doktor buat apa? Itu satu hujah kuat tu. Maknanya saya kahwin seorang doktor dan saya meraihkan perubatan moden. Tambahan, walau bagaimanapun kita elakkan guna perkataan tapi dengan cuma. Ni orang kata perkataan ni pedih sikit kalau dengar, so kita elak, so kita guna perkataan walau bagaimanapun. Zamanlah orang kerap buat perubatan moden dengan elok-elok sehingga terlupa perubatan nabawiyah. Bukan perubatan nabawiyah tu ubat tak termasuk, ubat masuk juga. Yang lebih khusus kepada nabawiyah iaitu doa. Apa dia? Nabi sendiri yang suruh makan ubat, jangan risau, yang tu memang sunnah Nabi. Siapa makan ubat, siapa makan Panadol bila dia sakit. Tapi yang sakit lah, hak makan 30 biji itu cari mati. Hak tu budak-budak bunuh diri pakai yang tu sekarang ni. Sebab tu mereka pesan, mereka kata kalau tuan-tuan tengok ada budak, dia kata, hei mak oi, cik, contohlah anak kita kat universiti ke, dia tak boleh buat homework ke, dia tak boleh buat thesis ke, anak-anak tuan-tuan sekolah menengah kawan-kawan duk bully ke apa kan, katalah anak tuan-tuan kita dia rasa diri dia gemuk sikit kan. Ni semua Instagram punya influencer ni bahaya ni, yang habaq ke orang hanya orang kurih je lawa, orang gemuk tak lawa. Di jenis lagu Tuhan ni kacau. Sedangkan semua orang tahu isteri Nabi masa kahwin dengan Nabi, lepas kahwin semua badan dia comel. Badan orang comel lepas kahwin ni semua lambang tanda ahli syurga. Kita tak tengok kat situ. Kita duk tengok orang yang belum tentu ada syurga. Lalu kita duk gaduh. Itu pelik lah. Saya selalu habaq kat isteri saya. Dia kadang-kadang duduk kata gemuk lah. Saya kata isteri Nabi lepas kahwin semua badan dia naik. Tapi dia pun semua ahli syurga. Pasal apa tak bincang tajuk tu? Habis tutup cerita, selesai. Kahwin dengan ustaz, buah kerah kena ada lah. Lah isteri Nabi lah contoh teladan. Ummul Mukminin, ibu kita. Depa rasa macam diri depa tak lawa ke apa, depa ni tu depa balik depa abang kita, tapi kita tak perasan perkataan dia tu. Hak ni depa duk abang dalam pengkaji sakit jiwa apa, orang panggil mental illness ataupun mental health, pembincangannya. Bila depa kata mak oi, ataupun biasanya mak lah, mak ni cik malas habis sekolah, rasa kalau ada Panadol telan semua, lesai nak tidur tak bangun-bangun. Tu tanda-tanda ayat orang boleh bunuh diri tu. Dia kata kena take note tu, kena take note tu. Pergi tengok tu dia dalam beg dia pergi sekolah Panadol 5 papan 6 papan. Tak betul, kena ambil Panadol tu daripada dia, simpan. Hak ni depa abang, ni hanya mereka habaq ni berdasarkan kajian yang dibuat di negara kita, bukan negara luar, negara kita. 65% yang telefon berkapasiti untuk bunuh diri. 65%, habis lebih daripada setengah.
Jadi kalau jenis yang duk kata tu pasal makan, tu salah. Tapi tuan-tuan sakit demam pening kepala, makan Actifast. Tuan-tuan sakit perut, makan tu cakul lugah ataupun pil ceketeon ke apa kan. Lepas tu ada yang sakit ni berubat bawah lidah. Tu semua sunnah Nabi. Pasal apa? Nabi ajak kita berubat. Contoh, Nabi kata siapa bangun pagi makan korma ajuh 7 biji akan dihindarkan daripada sihir. Ni kita tak buat. Mai ustaz, tolong doa boleh tak? Saya ni buat bisnes tak apa jadi apa, rasa kena sihir lah ustaz. Saya tanya, makan kurma ajuh 7 biji tiap-tiap pagi tak? Dia kata tak. Pasal apa? Hak tu kan Nabi pesan untuk elok daripada sihir. Dia kata tak makan. Saya kata makan dulu. Nabi punya petua lebih makbul daripada doa saya. Nabi punya petua power daripada doa kita. Doa kita boleh doa, ya Allah jauhkan hajah daripada ni, amin, boleh. Tapi makan juga kurma ajuh sebab Nabi ajak. Maknanya kurma ajuh tu sebagai ubat. Lagi habbatus sauda, ubat segala penyakit kecuali mati. Nabi habaq, maknanya ada medium yang jadi ubat untuk kita. Jadi zaman lah habbatus sauda tukar lah jadi Panadol, jadi ubat ni lah, jadi ubat nu lah, jadi apa. Ni mana anti vaksin semua tak betul ya. Nabawiyah yang ajak kita buat lagu tu. Itu tak betul ya. Kenapa betul? Baik, sambung. Yang kedua, Nabawiyah punya juga adalah doa. Yang ni orang tinggal. Kita nak makan nasi, Allahumma barik lana. Kita makan ubat takkan Allahumma barik lana. Tu lagu macam nak cekau lagu tu makan. Betul? Dia ada doa dia. Orang tanya, ish, baru lagi no, ramai orang baru duk mula baca. Dah. Cuba tanya orang-orang lama, ingat tak masa kita, masa kita, walaupun saya sebut kita tu kira anggap macam umur kita sama lah, tak ada masalah. Kan masa kita kecil dulu ada satu buku doa, Malaysia famous buku ni. Buku doa kecil warna putih, gambar orang perempuan angkat tangan lagu tu, ayat mata turun. Tulis ya Rob dekat buku tu kalau perasan. Ada nampak tak buku tu kan? Doa ni semua ada dalam buku tu. Maknanya bukan baru hari ni, lama dah. Tapi orang tak baca. Hak tu heran tau. Orang dulu jadi amalan, kita tak baca. Jadi saya bagi doa ni dengan muka yang serius, bagi tahu kata tuan-tuan ni hadis daripada Nabi, sahih hadis ni, amal, baca. Dua doa, satu doa pendek, satu doa panjang. Doa panjang, doa nama dia tulis siap, doa Abu Darda. Doa Abu Darda. Saya cerita dulu doa ni sikit, baru kita baca doa satu itu. Apa dia? Suatu hari orang mai kat Saidina Abu Darda. Orang kata, wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar. Wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar. Jangan takut tuan-tuan. Cerita ni kalau tuan-tuan buka buku-buku doa mustajab, ada saja buku doa Abu Darda, akan ada cerita yang saya cerita kat tuan-tuan. Sebab doa ni dia disertakan dengan cerita tu sekali. Doa ni. Jadi orang mai, Abu Darda, rumah kamu terbakar, Abu Darda, rumah kamu terbakar, Abu Darda. Dia berkata lagu tu, Abu Darda kata, demi Allah aku beriktikad rumah aku tidak akan terbakar. Ni rumah dia, Sayyidina Abu Darda, ni rumah beliau. Beliau keluar daripada rumah, pi kuliah ke pi merkit, adalah kira maknanya jauh daripada rumah beliau. Orang daripada taman beliau main lari, habang dia kata rumah dia terbakar sebab ada kawasan sekitar terbakar. Dia tak balik tengok. Beliau tak balik tengok, beliau habaq. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu kata apa? Aku beriktikad rumah aku tidak akan terbakar dan Allah tidak akan menimpakan kepada aku rumah aku terbakar. Begitu jawab dia. Kemah dia. Duk selang tu, orang lain pula mai. Wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar. Wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar. Memang betul orang nak nampak ni rumah Abu Darda terbakar. Pergi lari, Abu Darda, rumah kamu terbakar. Dia kata lagi sekali kat mereka, aku beriktikad rumah aku tak terbakar. Begitu kata dia. Lepas api reda, terkejut mereka, rumah dia tak terbakar. Yang mereka terkejut ialah bukan saja rumah tak terbakar, macam mana dia boleh ada i'tiqad rumah dia tak terbakar. I'tiqad ni pegangan akidah tu kuat, maknanya pegang betul apa yang Allah janji. Macam mana dia boleh pegang lagu tu? Apa benar yang dia buat? Dia pakat pergi tanya dekat dia, wahai Abu Darda, macam mana kamu boleh yakin rumah kamu tak terkena? Abu Darda jawab apa?
Habibi, kekasih aku. Khalili, kekasih aku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan aku zikir, iaitu doa. Siapa baca di waktu pagi, akhir pagi, maknanya lepas sembahyang subuh, akhir pagi baca, Allah jaga sampai ke petang. Siapa baca lepas ujung petang, maknanya lepas sembahyang asar, Allah jaga sampai ke esok pagi. Siapa baca, tidak akan ditimpa apa-apa musibah ke atas dia, kata Sayyidina Abu Darda. Kita kena baca dua doa ni, kena yakin macam ni. InsyaAllah semua penyakit apa balak semua tak akan main dekat kita. Ni saya akan beritahu kat tuan-tuan tang mana coronavirus duk tang mana. Tak, saya akan abang saya, kalau tidak tuan-tuan kan mana corona tak dengar apa nak. Saya akan abang di mana. Baik. Doa yang pertama saya baca, tuan-tuan ikut. Pukul 9 dah tau. Kita nak balik dah ni. Ustaz nampak gaya macam tak buat-buat tanda pun lagi. Baik. Saya baca, tuan-tuan ikut nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai. Ini semua ulama-ulama hadis lah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judham. Judham, bukan juzam. Judham, sekali lagi, wal judham wa min sayyi'il asqam. Maksud dia dulu, kita ulang lagi sekali secara lancar semua. Allahumma, ya Allah, ini saya a'udzubika, minta lindung dengan kamu daripada apa? Minal barasi, penyakit sopak kulit lah. Wal junun, ni penyakit dalaman, gila, nyanyuk, tak waras, tu apa, sawan, ni semua ni termasuk dalam ni, junun. Wal judham, kusta, kurak, semua termasuk sekali ya. Mungkin ada yang kena gatai kulit, kudih, buta apa semua sekali. Wa min, dan daripada sayyi'il asqam. Ini kata ulama, maksud Nabi di sini adalah amrad, semua sakit selain daripada hak tiga di atas. Dia tak termasuk sopak, dia tak termasuk apa nama gila lah, apa stres, depression apa semua tak termasuk. Lagi satu kusta, tak termasuk tiga ni. Selain daripada tu semua masuk sayyi'il asqam. Apa? Coronavirus, Japanese encephalitis, H1N1, foot mouth disease, apa semua masuk dalam tu. Itu kata ulama. Kita baca lagi sekali, lancar semua sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Amin. Doa pertama. Itu siapa yang rakam ke apa kan, nanti sebarkan. Mana tahu orang lain baca, berkat orang lain kita yang makbul doa. Amin. Khalas. Satu. Yang kedua, yang ni doa Sayyidina Abu Darda. Sayyidina Abu Darda. Yang ni doa ni kalau tuan-tuan tekan dalam internet misalnya, doa Abu Darda, mesti keluarnya. Sebab doa ni masyhur. Ingat tak dulu orang tua biasa kalau orang masuk nak main mencuri rumah mereka apa-apa, tak boleh keluar. Doa-doa lagu ni tiba-tiba duk berenang kat ruang tamu sebab nampak ayak laut sebagainya. Ni doa ni orang tua amal. Ni saya yakin tuan-tuan bisa dengar punya. Macam orang tua betul. Mereka nak bohong kita buat apa? Macam kita kata, orang tua habak kata kita mai keturunan daripada Nabi Ibrahim. Sebab orang Melayu dia mai daripada Nabi Ibrahim punya isteri yang keempat, iaitu nama Qaturah. Dia nak bohong kita buat apa? Kalau dia bohong pun teror, sangkut sampai Nabi Ibrahim. Kemah tuan kita. Fikir logik lah. Dia nak bohong kita buat apa? Bila buka-buka kitab, jumpa kita aja tak mengaji. Buka dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Isteri Nabi Ibrahim ada 4, lebih ada kata lebih, ada 4 dalam kitab, dalam Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ni kata ulama,
dia tidak meriwayatkan semuanya hadis yang beliau meriwayatkan adalah beliau berhati-hati dalam meriwayatkan hadis tu. Buka mukadimah Bidayah wa Nihayah, apa kata ulama tentang Imam Ibnu Katsir. Dah diterjemah dalam bahasa Melayu, satu jilid tebal ni dia ada 14 jilid. Nah, tebal tu. Siapa terjemah? Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa Pustaka terjemah kitab Bidayah wa Nihayah li Imam Ibnu Katsir. Buka dalam tajuk jilid pertama tentang para nabi. Nabi Ibrahim ada nama isterinya 4 orang, salah satu Qaturah. Qaturah orang laut, sampai membawakan keturunannya sebelah kita. Baca. Sebab tu orang Palestin azan dia sama macam kita. Orang Palestin, cuba dengar orang Palestin azan kalau tuan-tuan pergi. Kan kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenis azan jenis lenggok lagu tu. Palestin pun azan yang sama juga. Kita buat majlis Tala'al badru alaina, depa pun buat lagu tu. Kita lepas sembahyang tarawih, masa kita sembahyang tarawih kan, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi, depa pun ada lagu tu. Jadi kita tak cari, kita tak tahu. Pasal apa? Sama ni mah. Sebab perkampungan Qaturah dengan Masjidil Aqsa berapa ratus meter aja. Dekatnya perkampungan Qaturah. Kalaulah Tok Wan kita bohong, kemah Tok Wan kita. Okey. Zaman bukan everyone can fly kan, dia boleh bohong kita, kira memang semua kena titik jawab kan. Ini mustahil lah. Siapa nak mengaku Tok Wan dia kaki pembohong? Betul tak betul? Lepas tu jangan tuduh. Ada setengah orang ni dia suka tuduh. Tak boleh Jangan tuduh Tok Wan kami. Wallahu a'lam. Doa Abu Darda panjang sikit, tapi jangan takut, semua tuan-tuan hafal. Dia punya zikir-zikir sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil karim. Itu semua zikir kita baca. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri, kali ini sambung, syarri syaitan wa min syarri kulli dabbah anta akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Amin. Ini doa dia. Apa tang mana yang corona duduk tang mana? Tadi yang last tu. Wa min syarri kulli dabbah, daripada segala kejahatan yang nak dibuat oleh makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi. Dabbah ni semua, manusia masuk, binatang masuk, virus masuk, semua. Itu doa dia datang sini. Amalkanlah ia. Tambah pula hari ni bulan doa makbul. Semoga Allah Ta'ala perkenankan doa tuan-tuan. Seperti biasa, minta izin tambah satu special lah malam ni. Doa supaya kita diperintah oleh orang yang baik. Ini doa orang ulama ajak kita. Ambil daripada Nabi lah nah. Hadis lah nah.
Saya baca, tuan-tuan ikut, lepas tu tuan-tuan amal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana syirarana wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamna. Maksudnya, ya Allah, Allahumma walli, tolong bagikan pentadbiran umurana, segala urusan kami ni semua, khiyarana, bagi orang yang baik-baik di kalangan kami, wala, dan jangan tuwalli, bagikan pentadbiran umurana, urusan kami rakyat ni, syirarana, yang jahat di kalangan kami, tak mau bagi, wala, dan jangan juga tusallit alaina, bagi ada orang yang jadi sultan, kekuatan, kekuasaan di atas kami, man la yakhafuka, orang yang tak takut dengan kamu, wala yarhamna, dan tak memulia dan menghormati kami, tak sayang kat kami. Kita minta tu doa dia. Okey, nanti kalau tuan-tuan tulis ada lah. Amin ya rabbal alamin. Habis baru satu tajuk tu, fadilat bulan Rajab. Tuan-tuan dua tajuk, fadilat dan peristiwa. Peristiwa tak ada dah kira. Tuan-tuan ambil ustaz lain lah lepas ni. Salah satu peristiwa adalah Isra' dan Mi'raj. Okey, simple aja. Kesimpulan, ambil Isra' Mi'raj punya peristiwa, gabungkan dengan fadilat tadi. Abria tengok elok. Ni kesimpulan. Panjang sikit dalam 2-3 minit. Tengok elok. Boleh ustaz nah? 2-3 minit kita berhenti boleh nah? Ustaz jangan buat muka tak puas hati ustaz, kita berhenti dah ustaz, tak apa. Ustaz tu suruh buat muka tak puas hati ustaz. Oi, baik sambung. Orang nak tengok cerita Piramli ustaz, 9.30 dah ustaz. Oi, cerita Piramli bagus tuan-tuan. Contoh orang selalu buat yang duk viral kan, 6 benda yang diajar daripada cerita Piramli dekat kita. Apakah politik yang diajar oleh Piramli dekat kita dan sebagainya. Tapi orang tak ambil satu bahagian. Mungkin orang tak perasan. Cerita Sarjan Hasan. Sarjan Hasan lawan dengan Jepun, betul Omar Roji. Dia punya ni kan, almarhum Omar Roji. Dia lawan dengan siku dia dulu kat tangga, lawan dengan Piramli. Kalau tuan-tuan perasan, daripada awal cerita, dia cerita tentang Piramli jadi tentera. Aziz, dia punya adik dia, buang kopiah dia, aku buang songkok aku ambil, aku buang songkok aku ambil. Semua cerita tu develop seorang remaja nak jadi dewasa, jadi tentera. Sebab apa? Nak lawan dengan penjajah. Okay. Tapi tuan-tuan jangan silap kalau tuan-tuan, saya mungkin sini ada orang televisyen, saya yakin, cuba tanya orang yang duduk dalam televisyen, dia punya climax dia tu bagi sedap cerita, message hujung dia, climax cerita dia, Jepun ditewaskan oleh Melaya, tapi yang tu tengah-tengah, Omar Roji apa semua kena tangkap dah, tengah dah, dekat tengah hujung sikit climax dia. Masa tu Tan Sri Piramli partner dengan Captain Holiday kalau perasan. Lepas tu hujung cerita, Piramli ada kejar satu orang nama Buang. Hak tu mesej Piramli. Masa kalahkan Jepun, mana Piramli cakap apa-apa? Hanya Sudin yang angkat bendera, tembok pop, menang, bendera turun, boleh. Tapi masa dekat Buang, dia kepung rumah yang ada Buang tembak, dia kata aku ada pistol, pom dia tembak. Piramli kata kawan-kawan, perong pakai tembak. Buang tahu kata dia ada pistol, hak lain semua senapang. Dia keluar, dia tunjuk diri dia kata jangan tembak, hampa ada senapang, aku ada pistol lah. Lepas tu dia kata kat Piramli kata tak apa. Dia ada ajak lawan dengan Piramli, dia lempar pistol, Piramli dapat senapang. Lepas tu Piramli pun buka parang dia, kalau tuan-tuan perasan dia ada parang sebelah dia, dia buang, dia lempar. Terus dua-dua tak ada senjata, tapi ingat Buang ada pisau dalam kaki kasut dia, betul ya? Itu semua orang tahu cerita ni, nak abang kata punya jahat manusia ni. Bila dia lawan, dia ambil pisau. Isteri dia, Saadiah kalau tak silap, dia punya girlfriend dia lah, kata Hasan, faham pisau mai?
Dia tahan, lah dia ambil, dia tikam kawan tu. Bila dia tikam kawan tu, terkapak kawan tu, mati. Apa P.Ramlee nasihat? Dia kata, wahai orang kampung, jangan ada orang macam ni dalam kalangan masyarakat kita. Pasal apa? Dalam sejarah orang Islam, mana ada kerajaan, maafkan saya kalau saya sebut, jangan salah faham, mana ada khilafah Islam, mana ada khilafah yang jatuh disebabkan oleh musuh Islam. Khilafah jatuh semua sebab orang dalam. Kesultanan dalam kerajaan Melayu, ambillah Malaysia, Indonesia, Singapura, Temasek dulu, yang bagi jatuh semuanya orang dalam. Nah ni sebab apa? Bangsa kita lemah di situ. Kita kena perbaik. Sebab tu dalam keluarga kita, mana ada keluarga yang buruk nama sebab orang luar. Semua keluarga buruk kebanyakannya sebab ahli keluarga yang belah dalam sendiri yang buat pasal. Jadi duri dalam daging, gunting dalam lipatan, api dalam sekam. Ni tu P.Ramlee pesan kat kita, jangan ada bangsa ni. Lepas tu P.Ramlee geleng pala. Dia kata apa? Dia kata, aku tahu bangsa aku masih muda. Kita nak compare dengan Empire Rome, Europe, nak compare dengan Parsi, nak compare dengan Buckingham Palace, apa semua, kalah kita baru. Tapi P.Ramlee abang, aku tahu bangsa aku baru, muda, tapi aku tak kisah semua tu. P.Ramlee kata, yang penting jangan ada orang macam ni dalam bangsa kita. Tapi hari ni tengok berapa ramai yang ada. Jual kita, jual agama kita, orang ni. Sebab tu kita latihlah keluarga kita, jangan ada bangsa macam ni. Bodoh tak apa, sebab bodoh boleh jadi pandai. Tapi kalau hati lagu ni busuk, habak kata tak ada senjata, pisau pun masih simpan dalam kasut. Ini pengajaran untuk kita. Okey. Sebab tu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Allah bagi Nabi semua gambaran supaya kita faham. Contoh mudah, ini kesimpulannya je lah, tak sempat bincang tajuk Isra' Mi'raj ni. Tuan-tuan kalau nak dengar cerita dia, kena dengar teliti daripada awal, jangan tidur. Ada seorang Pak Long ni, betul, ada seorang Pak Long ni, dia mai, bini dia kata, abang pilah masjid dengar Isra' Mi'raj ni, orang minjang. Suami dia balik kerja, suami kata, baiklah. Isteri dia kata, bukan apa abang, cerita dia best, nanti balik abang cerita kat saya. Suami dia kata, baiklah. Suami dia pun pergi, dia dengar, dengar ke mana? Ustaz cerita, daripada Masjidil Haram diperjalankan Nabi sampai Masjidil Aqsa. Nabi dinaikkan langit, perjalanan datang dengan buruk, malaikat Jibril membelah dada Nabi sebelum perjalanan. Naik dia langit yang pertama, jumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua, jumpa Nabi Idris, jumpa Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Langit ketiga, jumpa Nabi Yusuf. Langit keempat, jumpa Nabi Idris. Langit kelima, jumpa Nabi Harun. Langit keenam, jumpa Nabi Musa. Langit ketujuh, jumpa Nabi Ibrahim. Suami dia pun, Masya Allah, ini rupanya Isra' Mi'raj. Dia dengar. Tapi sebab penat aja, dia tertidur. Bila dia jaga-jaga, ustaz tu sekian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi dia pun balik rumah. Bini dia tanya, abang macam mana? Dia kata, Isra' Mi'raj lagu ni, Allah perjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik langit 1, 2, 3. Bini dia, Masya Allah abang, hebat. Tu suami kata, itulah abang kata tadi, hebat. Lepas tu bini dia tanya, abang nak tanya soalan. Apa dia? Nabi turun balik dah? Hak tu abang rasa Nabi duduk atas terus. Lepas masa turun dia tidur. Tuan-tuan, Isra' Mi'raj jangan tidur, dengar bagi habis. Kita dengar bagi habis. Okey. Tapi bukan giliran kita lah, bagi Ustaz Ling serta nanti 27 Rejab dan sebagainya, 17 apa semua, tuan-tuan serta tak ada masalah. Kesimpulan saya ialah sikit yang saya ambil. Ingat, jangan tinggal nota kita. Apa dia? Bulan ni bulan mulia, bulan ni Allah pilih, bulan ni doa makbul. Tambah pula lagi tadi apa dia? Setiap perkara yang kita bincang monthly, annually, watak-watak tu akan ada dalam hidup kita. Tu saya dah abang tadi. Okey. Jangan tinggal yang tu semua. Ambil cerita kita. Apa dia? Ambil sikit ya. Isra' Mi'raj Allah sebut dalam Quran dengan elok. Surah Al-Isra' ayat 1, minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, daripada masjidil haram ke masjidil aqsa. Okey, yang kedua, tengok elok-elok, peristiwa Isra' Mi'raj berlaku sebelum peristiwa hijrah. Tapi untuk peristiwa hijrah, maknanya peristiwa Isra' Mi'raj berlaku dulu, baru peristiwa Isra' Mi'raj berlaku dulu, baru peristiwa hijrah. Tapi ada dua benda pelik yang kalau nak senarai banyak, tapi dua benda pelik berbeza. Apa dia? Isra' Mi'raj, Allah kata daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hijrah, mana kita kata daripada Masjidil Haram ke Masjid Nabawi atau Masjid Quba. Mana kita kata lagu tu? Dalam lagu kita pun kita kata dari kota Mekah ke kota Madinah, dia sebut kota. Beza. Yang kedua, Nabi Isra' Mi'raj dulu, maknanya Nabi dah kena buruk. Pasal apa peristiwa hijrah Nabi tak naik buruk? Salah satu nak bagi tahu dekat kita, peristiwa Isra' Mi'raj, bila tuan-tuan mengaji nanti ustaz-ustaz yang lain nak main, nak ajak tuan-tuan dengar elok. Apa dia? Dengar ustaz-ustaz yang ajak dengar. Peristiwa Isra' Mi'raj, dia nak binakan diri. Dia ajar kita binakan diri. Sebab itu Allah bawa keluar, ni bahasa orang Bukit Antarabangsa dan Bukit Mulia ni punya bahasa. Apa dia? Allah keluarkan Nabi daripada problem state kepada solving problem state. Tapi keluar, mata masih berkiblatkan tempat kita. Ada setengah orang dia tengok Malaysia problem, dia keluar tu pergi hijrah negara lain, tak balik Malaysia dah. Ni tak betul. Hak tu hang rakyat apa? Allah ajak dalam peristiwa Isra' Mi'raj, kan Nabi stres, isteri Nabi wafat, pakcik Nabi wafat, semua teruk apa semua, stres. Allah bawa keluar Nabi daripada problem state, naik fokus solving problem state. Yang kedua, kita semua akan ada problem dalam hidup, termasuk saya, sama. Jangan tinggal kaedah yang mujarab untuk kendiri kita. Apa dia? Pergi melawat orang-orang lama, ambil pengalaman. Jangan rasa kita aja yang melalui peristiwa tu. Orang lain lebih awal lalu daripada kita, macam mana mereka selesai masalah, kita pun akan nampak. Allah bawa Nabi jumpa, dalam bahasa Inggeris, bahasa orang Bukit Mulia dan Bukit Antarabangsa, apa dia? Regeneration. Allah ajak Nabi jumpa Nabi Adam. Tengok Nabi Adam naik langit pertama, Nabi Adam sedih tengok belah kiri, happy tengok belah kanan. Apa dia? Umat Nabi Adam terpecah dua, ada yang baik, ada yang tak baik. Muhammad, umat kamu tak akan masuk syurga, umat lain tak akan masuk syurga selagi umat kamu tak masuk syurga. Kamu nak sedih buat apa? Nampak tak? Betul, untung umat aku. Naik pula tengok Nabi Isa. Masya Allah, Nabi Isa tak wafat lagi, akan turun akhir zaman, bunuh Dajjal dia. Surah ujung Al-Ma'idah, muka surat last kali surah Al-Ma'idah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, last kali surah Al-Ma'idah. Nabi Isa akan ulang skrip tu balik, kita semua akan dengar. Allah dah abang siap-siap dah. Tapi hebat macam mana pun, Nabi Isa satu-satunya umat yang mana umat dia angkat Nabi dia jadi Tuhan. Nabi kita tak ada umat dia buat macam tu. Bila Nabi naik, okey, umat aku steady lagi. Nampak tak? Clear. Naik lagi pula, jumpa pula Nabi Yusuf alaihissalam. Allahu Akbar. Nabi kata, aku tengok Nabi Yusuf, setengah kecantikan dunia duduk kat dia. Setengah kecantikan dunia duduk kat Nabi Yusuf seorang. Nabi kita kata ulama, seluruh kecantikan duduk kat Nabi. Tapi mujuk zaman Nabi bukan orang tengok pada cantik, orang tengok pada syair. Kalau tidak, kata ulama, perempuan-perempuan di zaman Nabi akan robek hati mereka. Kalau Nabi Yusuf potong tangan, orang perempuan zaman Nabi tengok Nabi akan robek hati mereka, sebab Nabi lawa sangat. Tapi berlaku tak benda tu? Tak ada. Selamat Nabi. Wajah dan fizikal Nabi tak jadi fitnah kepada Nabi. Selamat. Naik lagi. Nabi Musa, umat dia buat apa? Jangan kata umat dia,
dengar hadis Nabi cerita. Nabi Musa Allah bagi baca kitab. Baca akan sampai satu zaman ada satu umat amalannya sedikit, pahalanya banyak. Nabi Musa baca. Nabi Musa kata, ya Allah, umat aku boleh tak jadi lagu ni? Allah kata, tak, itu umatnya Ahmad. Nabi Musa baca lagi, akan ada satu umat pendek umurnya tapi banyak pahalanya. Umat saya kah? Nabi Musa tanya. Allah Ta'ala kata, tak, itu umatnya Ahmad. Dia baca lagi, ada umat ini dia akan masuk syurga lebih dahulu daripada semua umat yang lain. Nabi Musa tanya, ya Allah, umat aku bolehkah yang ni? Allah kata, dah, itu umatnya Ahmad. Sampai 12 kelebihan umat Nabi Muhammad dibaca oleh Nabi Musa. Semuanya Nabi Musa kata, boleh tak umat saya? Allah Ta'ala kata, dah, itu umatnya Ahmad. Akhir sekali Nabi Musa kata apa? Ya Allah, boleh tak saya jadi umat Nabi Muhammad? Bayangkan Nabi tahu benda lagu ni, jadi macam mana Nabi? Hak tadi stres tu, tu yang turun, hak stres tu, turun Isra' Mi'raj depan Kaabah semayang dia. Pasal apa? Jiwa dia jadi besar. Sebab tu kita ada problem, jangan tinggal regeneration. Balik ni hampa semua ni kecil-kecil ni, balik kampung, hormat Tok Wan, sayang Tok Wan, bukan main handphone. Picit kaki Tok Wan, pi berjalan dengan Tok Wan. Tok Wan suka. Esok Tok Wan meninggal, Tok Wan duk menangis kalau duk main handphone. Barulah jiwa besar, saya nak jadi macam Tok Wan saya. Saya tengok Tok Wan saya hebat. Nabi, beraninya Nabi ambil daripada Abdul Muttalib, bukan Abdullah. Mana ada cerita tentang bapa Nabi dan keberanian dia? Bapa Nabi baik, handsome, lawa. Yang tu semua dapatkan Nabi. Berani, sifat berani mai daripada Tok Wan. Ni sebab tu ustaz pesan ni, jangan duk main handphone. Balik kampung jumpa Tok Wan, suruh Tok Wan cerita macam mana bumi Malaysia dapat balik kepada orang Melayu, bergadai nyawa dan sebagainya. Tok Wan kita aja boleh cerita, orang lain tak boleh cerita. Bapa saya hidup zaman tu, nenek saya, tok cik saya hidup zaman Pulau Pinang kena bom, tangan terpelanting jatuh depan dia. Nenek saya cerita. Saya tak boleh cerita, tak ada. Depa lagi ya, dia ingat Malaysia semua main petik lampu ni hidup daripada zaman dulu lagu tu. Petik swim nyala, petik swim. Dia tak tahu TV pun kena bangun pi buka tarik pusing tu baru boleh menyala. Hamba tak tahu kan? Tahu tak TV dulu duduk dalam kotak? Itu dia lamba. Hamba tahu tak kalau nak pepetik aerial kena panjat naik atas bumbung? Hamba tahu tak? Lamba dia pun tak tahu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi dia duk ingat kita ni ayah duk buat teruk apa ayah hoi lah ni tekan TV lagu ni. Dia ingat lagu tu sejak daripada dulu. Orang kena cerita depa. Regeneration penting. Wallahu a'lam. Minta ampun ustaz, lajak saya minta ampun, saya berhenti sekarang. Itulah kesimpulannya. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Terima kasih orang Bukit Mulia, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih baca doa sama-sama. Saya tadi saya dah saya tumpang tuan-tuan punya doa, sebab tuan-tuan ramai boleh jadi doa makbul. Saya tumpang doa tuan-tuan. Terima kasih. Semoga Allah memberkati tuan-tuan dan keluarga. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah Rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.